Assalamualaikum semua orang. Mana lagi kawan-kawan? Dengar tak suara saya? Tengah. Dah bangun belum ni? Ke tidur lagi? Dah. Pukul berapa lagi bangun? Agak-agaknya awal lagi sikit lah. Subuh dah. Subuh. Tidur balik? Ha? Tengok masa saya, bila buat online, tidur balik. Macam tu ke? Senyap je. Saya sambung sinilah sikit Okey, sinilah. InsyaAllah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. None out of 8. Whereas ada 2. Mana lagi 2? Siapa yang dah ada ni? Ain, Adriana ada, Amza ada, Amsha ada, West and adik ke Syakir ni 118. Syakir. Syafiqah tak ada. Syafiqah dan Adib. Is it true? Adib masuk. Syafiqah mana Syafiqah? Sekali Syafiqah datang kat college. Duduk. Sudah. Dia Syafiqah tak tengok group. Mungkin sebab dia selalu gerak awal seorang-seorang. Syafiqah tak duduk rumah sekali Tak tahu, saya tak jaga dia. Saya tanya Adriana. Saya tanya Ain. Dah ajak dah satu kali duduk rumah sewa tapi dia tak nak. Sabarlah. Dia ada kawan Dia ada kawan lain? Kawan lain. Oh. Hantar dia kat depan pintu kat pagar college dah. Gila tengok. Syafiqah, where are you? Saya pula tak jadi pun keluar begini. Saya tekan kawan saya. Betul, saya ada anak saudara kat rumah ni, tak boleh tinggal. Suami saya dah balik kerja lagi. Dia suami saya balik kerja pagi, saya tinggal dia, saya kerja. Petang suami saya kerja. Saya balik kerja malam. Ni ada lagi ni nak tinggal tak boleh. Saya tak pergi office lagi lah. Kira saya buat rumah. Tapi sekejap lagi saya masuk office bila suami saya balik. Nampak ni. Okay. So tak apa, saya dah PM Syafiqah. Syafiqah tak reply lagi. Aku nak call je. Sekejap. Juga tolong call. Apa dah masuk ke dah kita keluar tu? Ada anak keluar? Call Dia call Syafiqah kot.
Kau tak saya start dulu yang ni. Nak Diana. Jadi, Ya. boleh aku tak makan roti ni aku minum. Bu balik dah bekal. Naik buku dari kau tu tahu dia ni. Naik buku. Boleh plastik. Bu je. Cik ni ada dapur infrared tu. Aku nama dapur kau. Oh, kamu ni. Buat piti-piti macam ni. Macam mana Diana? Syafiqah kat kau tak? Tak ni, tak ada. Tak Jadi okey lah. Okey, tak apa. Saya proceed dululah dah. Dah 10.30. Okey. InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So, insyaAllah. Alhamdulillah. Semua orang sihat ke hari ni? Ya, sihat. Alhamdulillah. Stay safe semua. Makan vitamin C. Okeylah. So insyaAllah hari ni saya sambung balik, cuma saya nak ambil atas sikit lah sebab nak cerita pasal load-load yang ada pada foundation, load-load yang ada pada satu platform. Kita bagi contoh ataupun ni general lah, dengan load ni kan ni general, contoh dia bagi kat sini, tapi saya nak lagi khusus lah untuk case kalau load yang ada, untuk platform yang ada load and then load itu yang kita direct to the foundation kan, ke foundation kita kan. Kalau contoh macam kita bincang hari tu, kalau live load ni adalah benda yang movable kan, benda yang boleh dipindahkan, yang sekejap ataupun ditransfer lah and dialihkan kan. Okay, so boleh jadi dia adalah vehicle, people walking, virtual dumping kan, benda tu ada tiba-tiba ada dan tak ada lah maksudnya. Dan kalau atas platform biasanya benda yang ada tak ada ni adalah seperti helikopter kan yang datang tinggalkan manpower kan. Lepas tu manpower sendiri adalah live load lah yang ada dan tak ada. Kadang dia ramai, kadang dia tak ramai. Kan pada satu tempat tu nak kena manage dah berapa limit-limit semua kan duduk kat situ. Dia tak boleh nak exceed that the limit lah. Sama juga dengan jalan raya kan. Kalau kita buat jalan raya, apa yang engineer dan JKR lepaskan adalah limit bagi jalan itu 30 km per hour. Okay. Ataupun kita highway lah. Highway limit maksimum berapa? 110. 110 kan. Tapi ada ke orang drive 110? Ya tak ada. Adalah. Tak ada kan. Most likely akan 140, 180 like that lah kan. Nak katanya itu adalah sebenarnya apa yang disiapkan oleh JKR adalah untuk minima dia maksimum 110. Badan dia boleh lebih lah sebenarnya sebab kita mengira extreme condition. Macam tu dah contohnya. Tapi kalau lebih kali ganda, you might be in dangerous situation lah, faham tak? Sebab apa? Sebab yelah bila 110 adalah kawasan selekoh dan kawasan tu selekoh kan. Maksudnya highway ni kan laju and then ada yang jenis dia punya surface tak rata kan. So you drive maximum that limit. Memang you kena lah maksudnya. Akan accident lah. Okay. Itu dah dikaji lah maksudnya. So sama jugalah dengan keadaan ni. Kalau lah satu platform tu dia estimate dalam 20 orang, but then tiba-tiba ada satu emergency ataupun tiba-tiba ada boat yang terkandar dan perlu dipindahkan dekat platform yang terdekat. Dia pun ambil lah orang tu, pindah letak atas platform. Sebab dia jadi maksimum dan that lah maksudnya kan. Okay, lepas tu selain daripada tu kita akan tengok dengan deadload lah. Apa contoh deadload kan? Deadload is a permanent and movable. Okay, benda yang permanent lah kan, benda yang tak boleh bergerak dan tak boleh ditransfer kan oleh dia punya itself lah, structure itself. Okay, maksudnya benda yang kita dah letak kat situ, kita dah tak nak pindah. Kalau kata kita meletakkan tingkap window kan, so the frame of the window itself adalah satu benda yang permanent. Dia tak boleh, dia dah ada berat dia sendiri dan kita letak put macam tu. So benda tu yang akan menjadi load pada kita punya platform
Okay, kalau we look pula. Sekejap, eh. Hello, kejap. Sorry, Jai. Ada gangguan ni. Nak ambil ni. Sekejap. Okey, untuk yang apa tu wilud pula Kalau wilud ni dia adalah kat situ lah. Okay, kalau wilud ni samalah macam yang kita dah pernah bincang sebelum ni kan. Dia adalah untuk bila dekat structure tall lah, kawasan tinggi kan. Lepas tu snow load. This load is considered when the structure is situated in snowy atau kawasan area yang hilling area, yang kawasan berbukit lah. Hilling area. Quick panggil. Nak ke? Tolong. Wah ini sekejap ini. Minta tolong dah. Okay, so ni adalah contoh load lah yang ada dah. Lu pergi. Naik kereta ini. Kereta. Okay. So kita go to the next lah. How to select a proper foundation type. Macam yang saya dah cakap pun hari tu, cumanya last kelas nanti saya macam tak betul-betul stres kan. Okay, untuk macam ni kita nak select foundation type ni adalah generally biasanya type of foundation ni kita akan select berdasarkan apa? Loading of the building. Loading dia macam mana? Load dia besar ke load dia kecil? Jadi kata kalau big load kita perlukan big lah foundation. Macam rough foundation ataupun piling kan yang lebih panjang kan maksudnya dok. Rough ni yang lebih kukuh lah maksudnya. And then kan also soil prefer peeling or foundation, deep foundation. Maksudnya peat ni adalah tanah gambut. Yang gambut kenapa? Sebab dia mudah untuk nak ada settlement ataupun sinking. So lagi prefer untuk piling lagi dalam, lagi kukuh. Which nak nampaknya kedalaman tu yang akan membuatkan dia kukuh. Okay. And then economical atau financial for two building or two story building. Alah, saya pun ini habis. Macam mana saya pun ini? Okay, itu. Economical or financial for two building or story is considered fine to select everything. But untuk more office kita ambil yang enak budget lah. Kalau kata untuk two building ada jajak lebih, sepatutnya guna pack lah. Sekejap. Hello, Assalamualaikum.
Hello. Sorry. Medan Azwa aku saya. Okay. So insyaAllah sambung balik. Okay. Untuk yang ni, macam mana kita nak select lagi proper foundation type ni adalah bergantung kepada kita punya budget. Kan? Kalau you ada duit lebih untuk untuk single building, cuba untuk 2 building, lagi baguslah untuk kita letakkan piling, tapi ataupun untuk pad footing lah, tapi sebenarnya lagi safe adalah piling lah kalau ada bajet lebih. Kalau bajet tak cukup, buatlah untuk pad footing pun dah okey lah, macam tu. And then apa lagi consideration dia? The load that must be transferred from the structure to soil trusses supported it. They also say evaluate the ability to soil to support ultimate load. Maksudnya load yang ditransfer ni memang kena sangat okey untuk nak support soil dia kan. Sebab dia akan sangat okey untuk nak support load sebab soil yang akan bermain peranan lah maksudnya dia. So the capability of structure yang akan safely transfer load from the superstructure to the foundation bed. Maksudnya kan kita dah ada siapa super kat atas kan, sub kat bawah kan. So everything at the superstructure dia memang akan transfer to the foundation bed lah. The possibility and extent of settlement of the soil due to the presence of mine inquiry in vicinity. Boleh jadi akan ada lah kan kemunculan kan atau jenis yang ada mine inquiry ni. Maksudnya yang jenis ada quarry kan, batu-batu kecil tu kan dekat ni. So the ability engineer to fit the depth of foundation. Dia pun bergantung kepada how the engineer tu boleh untuk nak repair foundation tu, duduk di kedalaman apakah dia kan. And then the ability to determine the underground water has sulfate or other salt that can degrade the foundation material. Maksudnya kalau lah kata pasal underground water ni yang ada salt, kita memang kena pilih the good material lah untuk buat foundation, sebab kalau salah pilih dia akan degrade, akan terhapus Okay, so the factor need to be considered to the foundation design. Okay, ni adalah melibatkan faktor yang kita perlu consider kalau dalam designation, dalam nak mendesign dia lah. Okay, so apa yang penting yang saya selalu stresskan adalah the engineer must have a good enough data for the SI. Kena ada enough data kan untuk dia punya site investigation, seperti as previous soil report lah. Seperti report yang sebelumnya, dia punya apa? Dia punya cutting dengan filling area dia. You know what cutting and filling area? I will let you know. Okay, cutting and filling Sekejap cutting and filling cross section. Ya, saya jumpa dah. Contoh kata dulu. Sekejap dulu kan. Attack. Okay, tengok ni. Apa yang kita kata tadi bila kita cakap pasal cutting and filling area ni, dia melibatkan yang ni. Nampak? Okay, contoh awak tengah nak tarah bukit. Nak tarah bukit So, bila you nak make it tarah bukit, macam contoh yang ni kan. Ni adalah original surface dia macam ni. Tapi, you tak nak ni, yang ni you nak buang. So, buang yang ni buang yang ni, so dia panggil cutting. Cutting, buang. So, tanah yang dekat sini yang dia ambil and then dia fillingkan dekat sini. Filling.
maksudnya masukkan lah, maksudnya cutting and filling. Masukkan dekat sini supaya kawasan ni boleh kita bina rumah. Boleh kita buat satu perumahan lah. Tapi banyaklah benda you kena settle kan. Bukan you just potong isi sini. Dok, dia nak potong nak kena buat embankment lagi, nak kena tengok soil surface dia lagi, nak kena invest dia punya one by one lah, dia punya apa, site investigation tu. Tu maksud dia. Okay, clear tak? Ada soalan tak? Faham tak apa yang dikatakan dengan ayat ni? Kita tengok ayat ni balik. Bila kita kata kita perlu consider apa untuk kita nak design foundation ni adalah benda nilai. Okay, lepas tu engineer also must make sure the original. Bebe, tahu lah kursi tu. Iyalah tu. Okay. Engineer also must make sure the original ground level and purpose level. Maksudnya macam saya mention tadi lah, kita nak kena tahulah kawasan mana yang mana yang original level dan purpose level yang kita perlu kita perlu bagi idea, kita perlu sarankan untuk buat level lain waktu kita nak design foundation. Faham tak maksudnya? Contohnya level yang sekarang, ketinggian sekarang adalah 50 meter. So you nak cut until 30 meter, 30 meter. So you nak kena cut berapa? 20 meter. So 20 meter yang nak cut tu, kita kena make sure benda tu kita nak kena sama ratakan. Ambil 20 meter tu buang ke sebelah untuk yang dekat level 30 meter bawah ni jadi tinggi balik. Kita akan samakan lah maksudnya dah. Tu yang kita panggil waktu kita nak bagi purpose level semua kan. Possible level yang kita boleh bagi berapa. So benda ni kena tengok untuk kita nak design foundation The correct parameter is important to prevent from fail foundation. So sangat penting lah correct parameter. You jangan nak main sental je. Nanti kan go back out say lah maksudnya. Supaya kita tak adalah tak adalah berlaku ni building collapse kan. Dia akan membuatkan a bit loss of material, even people life. Bukan setakat bit loss of material tapi nyawa manusia pun boleh melayang. So you kena propose the correct parameter. So bila you nak kena propose correct parameter tu adalah berdasarkan kajian yang kita buat lah. Berapa tinggi ni, sini gendoh, sini patut berapa, sini kena buat embankment. Sebab apa kena buat embankment? Sebab dah cerung sangat ni, so kita nak cut dia. Tapi benda yang kita cut, kita filling kat lain. Ini melibatkan kita punya surface untuk onshore punya building lah. Tapi dalam offshore, macam mana pun awak kena co-op dengan dia punya tanah. Kita tak boleh nak, kalau contoh kalau dekat onshore kita boleh ubah. Kita boleh improve the type of the soil. But then kalau kita in the platform dekat dalam seabed level kan, kita tak boleh nak improve that soil, tapi kita kena improve kita punya foundation kan. Okay. So for example, the building should use piling but the data given show insufficient to use platform. Contoh kan, contohnya dia kata kalau building tu patutnya guna piling tapi data yang bagi tu sebenarnya guna pad footing je. Jadi itu dah problem lah maksudnya. Sebab pad footing ni dia tak kuat, sepatutnya guna piling. So kita dah jadi bit loss of material, even people life yang orang akan meninggal mati lah. Maksudnya ada collection of the building lah. Okay, clear? Okay, so type of soil. Okay, the following are the different type of soil on which foundation are constructed. Okay, untuk soil yang soft soil. Okay, this soil is compressible and yield when load. Apa maksud yield? Apa maksud compressible? Ada orang tahu tak? Apa maksud yield? Halo? Ada orang kedok ke saya mute? Hello. Tak ada orang pun bunyi. So apa maksud compressible? Apa ni? Mudah. Apa dia? Lompat. Mampat. Yield.
Y tu betul hasil, tapi kalau awak translate direct dia hasil lah, yang selain daripada tu. Tahan. Apa dia? Bahan. Tahan. Bukan. Bukan. Lagi. Boleh dimanfaatkan. Okey, yang compressible tu dia boleh dimanfaatkan. Yield tu. Apa maksud yield? Ini orang rasa lemah. Okay. Yield tu adalah bermaksud kalau awak masukkan tanah, dia masukkan something dalam tanah ataupun you main plasticine kan. Ambil benda dan you compress. Bila you compress, soil tu akan yield. Yield tu dia macam akan keluar daripada benda yang macam you ambil pensel, lepas tu tekan plasticine. Okay, ambil pensel tekan plasticine. Apa jadi pada plasticine tu? Dia akan compress masuk dalam, tapi ada yang terkeluar. Betul tak? Betul tak? Ada yang terkeluar kiri kanan dia, sekeliling dia. Betul tak? Pernah main plasticine ke tak? Hello? Tapi tak pernah nampak betul. Tak pernah terkeluar. Bila you tekan plasticine tu, tapi plasticine tu duduk dalam bekas. You bayangkan plasticine tu duduk dalam bekas. Bekas ataupun satu forming yang kecil lah macam tu. So you pun masukkan plasticine dalam tu, tekan mampat-mampat, and then ambil pensel tekan. So apa jadi? Dia kata keluar kan? Keliling dia tu. Itulah. Nanti bolehlah main plasticine. So tu nak bagi tahu itu adalah type of jenis soil yang soft lah. Macam clay soil dengan loam. Loam ni yang jenis jeluh, tanah jeluh. Small building or ordinary structure can be built on this type of soil. Kalau building yang kecil ataupun yang biasa, bolehlah kita nak construct dekat soil dia. Kalau besar tak boleh And then spreading soil. Jenis tanah yang merata, yang mengalir, yang boleh dibawa arus lah maksudnya. There are non-cohesive soil. Maksudnya dia bukan jenis yang attached each other too tight. Example of this soil adalah sand, pasir dengan mud. Pasir ataupun dia punya mud lumpur. Okay. Untuk yang spreading soil memang tak sesuai lah sebenarnya untuk you nak construct structure. Cumanya kena tengok lah. Mungkin spreading soil ni hanyalah pada permukaan. Dekat bawah dia bukan spreading soil. Kalau spreading soil memang duduk kat permukaan sahajalah. Kalau spreading soil daripada dalam, memang bergerak lah awak punya bangunan. Faham tak maksudnya? And then hard or rocky soil. These are incompressible and strong soil. So apa soil yang kita cari sekali yang paling bagus adalah hard ataupun rocky soil. They can withstand heavy load without yielding. Dia boleh menahan load yang besar tanpa dia terkeluar. Multi-story building and water reservoir are designed on such soil. Building yang multi-story bertingkat-tingkat, berbelas-belas tingkat floor ataupun water reservoir, empangan-empangan, tasik kenyir, dia boleh dibina dekat hard and rocky soil ni lah. Supaya dia sangat kuat dan incompressible, yang tak mampu untuk kita nak incompresskan dia. Dia memang sangat kuat lah. Kalau pernah sebelum ni, saya dah lukis dah structure tanah yang ada hard, yang ada rocky, yang berbatu-batu. Kenapa dia kuat? Sebab memang ada batu tu sendiri yang support dia punya load tu. Okay. Clear tak? Ada soalan tak so far? Clear tak? Ada soalan tak so far? Halo, ada soalan tak? Tak ada? Ya, tak ada. Okay, kalau tak ada, saya nak end ni. Saya nak end kelas ni. Saya nak ready. Nak pergi office pula. Saya akan bagi tutorial lah. Boleh? Ya, boleh. Boleh Okay. Semua orang dekat rumah lah. Tak ada kelas kan petang ni kan? Ke ada kelas? Ada ke Wais? Online. Ada online. Dengan siapa? Miss Azhar.
Tak tahu. Tapi gajinya macam online kan. Okay. Okay lah. Okay, so see you on Monday, right? Yeah, sweet. Monday ke Sunday? Ahad okay. Ahad nanti saya bagi soalan. Okay. So see you on Sunday. Saya bagi soalan bulan GC Saya akan bagi Okay. by bila saya masuk office sekejap lagi, boleh tak? Okay. Saya tak sempat. Okay. Sebab saya nak cari soalan yang best sikit. Nak buat soalan yang best sikit. Soalan yang lepas macam nanti awak tiru je nota tak best. Okay? Okay. So that's all for today lah. Thank you sorry. Untuk hari ni. Thank you juga, madam. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Most welcome.